Kita semua berdoa untuk kesihatan rakyat Malaysia di luar negara, terutama sekali kepada mereka di negara-negara seperti Amerika Syarikat yang terkesan teruk akibat COVID-19 ini. Jadi kita terus panjangkan doa dan kita bersama-sama di Malaysia ini mengamalkan langkah-langkah yang sesuai untuk kita bersama-sama membendung COVID-19. Seperti yang kita bincang pada awal siaran tadi tentang pakej rangsangan ekonomi tambahan, khususnya tumpuan kepada pihak PKS ataupun SME ini, kita ingin bertuah sekali kita dapat di talian sekarang Tuan Haji Abdul Halim Husin yang merupakan Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, yang kita bila mana kita ingin mendapatkan pandangan beliau tentang apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Tuan Haji, kita dapat lihat jumlah pertambahan 10 bilion ringgit untuk terus membantu pengusaha-pengusaha kecil di seluruh tanah air. Pendapat Tuan Haji sendiri tentang jumlah yang diberikan sebagai bantuan dalam tempoh PKP ini? Terima kasih. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada sahabat Pagi Malaysia kerana memanggil saya pada hari ini. Kita daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan usahawan secara amnya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana amat prihatin dan very responsif kepada kehendak dan juga permintaan para usahawan di Malaysia ini. Saya punya komen yang pertama adalah subsidi gaji yang diberikan, yang dimodifikasi dalam bajet yang kedua ini adalah amat melegakan ramai pihak. Kita para usahawan, terutamanya daripada mikro usahawan yang mana pekerjanya adalah 5 dan ke bawah, amat berterima kasih dengan pakej rangsangan kali ini, dan diharapkan prosesnya adalah mudah seperti yang kita diwar-warkan, dan ianya dapat membantu usahawan-usahawan yang memang terkesan sepanjang PKP ini. Walau bagaimanapun, kita juga mengharapkan yang COVID-19 PKP ini harapnya tidak dipanjangkan seperti yang dibincangkan selalu, kerana rangsangan yang kita dapat ini adalah untuk seketika yang kita jangkakan, tidak sepanjang yang dirancangkan mungkin selepas ini. Bagaimana pula dengan moratorium yang diberikan, potongan cukai tambahan kepada pengusaha-pengusaha dan juga kepada mereka yang menawarkan premis? Jadi ini merupakan pakej rangsangan tambahan kepada apa yang dibincangkan tadi dari segi bantuan kepada gaji para pekerja. Adakah pertambahan-pertambahan dari segi rangsangan ini yang bukan berbentuk secara terus kepada gaji para pekerja akan juga membantu sedikit sebanyak para pengusaha tempatan walaupun dalam tempoh 3 bulan? Ya, memang amat berkesan dan berterima kasih kepada kerajaan kerana pertama sekali premis kerajaan federal dan juga kerajaan tempatan telah pun diberikan pelepasan. Sekarang ini JLC dan syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan, pelepasan kepada tuan-tuan tanah ataupun yang mempunyai premis ini yang memberi yang dapat cukai tambahan ataupun pelepasan cukai tambahan amatlah dipersetujui oleh kami, terutamanya pengusaha-pengusaha dari kalangan ahli-ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang rata-ratanya menyewa. Mereka ini seperti yang kita maklum, kebanyakan mereka adalah kekurangan modal dan kekurangan aset. Jadi dengan pelepasan cukai kepada
premis yang mana yang menyalurkan moratorium kepada penyewa-penyewa amatlah kami berterima kasih. Dan sebenarnya kalau kita perasan dalam memorandum majikan dan juga Dewan-Dewan Perniagaan PKS kepada kerajaan, selain daripada gaji, sewa adalah perkara kedua tertinggi yang membebankan para pengusaha. Sebab tanpa produksi, tanpa sales, tanpa collection, kita masih lagi kena membayar sewa, dan ini amat membebankan. Kalau macam elektrisiti dan juga air dan juga utility yang lain, kalau kita tak ada produksi, bermakna kita tidak menggunakannya dengan secara banyak. Jadi kalau tidak menggunakan secara banyak, maknanya kosnya pun telah berkurang. Jadi sewa dianya adalah tetap setiap bulan. Jadi ini amat melegakan kami lah. Kalau kita rujuk kepada syarat-syarat yang dikenakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ke atas pengusaha-pengusaha yang akan mendapat manfaat, yang pertama ialah mendaftar dengan PEKESO, dan yang seterusnya ialah terus memastikan bahawa semua pekerja akan terus digaji sehingga 6 bulan, iaitu 3 bulan setelah tamatnya bantuan yang diberikan itu. Adakah syarat-syarat ini mempunyai apa-apa kesan kepada perniagaan secara keseluruhan? Yang pertama adalah meneruskan penggajian 3 bulan selepas itu. Saya rasa kalau PKP tidak diteruskan, ianya adalah berpatutan dan bersesuaian. Cuma yang kedua tadi, Tuan, berkenaan dengan registration dengan SOPSO, kami faham ramai PKS, terutamanya dari segi mikro, masih lagi tidak mendaftar dengan SOPSO. Kalau kita perhatikan, mereka yang berniaga di pasar-pasar malam, di pasar-pasar minggu, mereka ni kadang-kadang menggaji sehingga 10 orang pekerja. Tetapi kebanyakan mereka adalah digaji secara hari dan tidak mencarut pada SOPSO. So ini adalah golongan sasar yang kita sedang memerhatikan bagaimanakah kerajaan boleh membantu selain daripada mendaftar dengan SOPSO. Dan untuk geran RM3,000 yang diberikan, sejauh mana Tuan Najib lihat itu membantu mereka yang dalam industri ini? Geran RM3,000 memang membantu. Cuma kita kena faham, para peniaga yang bersifat mikro ini, RM3,000 adalah modal untuk memulakan perniagaan. 3 ke 10,000 adalah modal yang mereka bukan untuk memulakan perniagaan. Dan apabila terjejas sepanjang PKP ini, itu adalah sebenarnya modal untuk memulakan semula perniagaan mereka. Cuba bayangkan mereka yang menjual burger dan sebagainya, yang mana terpaksa menutup perniagaan mereka di kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi stok ni tak boleh tunggu sampai 1 bulan yang akan datang. Jadi apabila nak memulakan perniagaan, mereka nak kena mengambil stok yang baru, yang mana saya daripada Dewan Perniagaan menyangkakan akan ada sedikit kenaikan daripada harga-harga barang stok kerana pergerakan adalah terbatas dan banyak perkara yang perlu dimulakan semula. Walau bagaimanapun, RM3,000 memang amat membantu untuk melegakan
tekanan kewangan yang mereka hadapi. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dan semoga semua bantuan yang disalurkan kepada kumpulan sasaran akan terus sampai kepada mereka tepat pada waktu yang diperlukan dalam keadaan kritikal ini. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami. Ya, terima kasih. Baik, barangkali mungkin kita akan sambung juga perbincangan Tuan Haji di studio satu hari nanti.